Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan persaingan kelayakan Euro 2024. Kumpulan C, England berjaya tewaskan pasukan Italia dengan keputusan 3-1. Malta tewas 1-3 kepada pasukan Ukraine. Kumpulan G, Lithuania berjaya ikat pasukan Hungary 2-2. Serbia tewaskan pasukan Montenegro 3-1. Kumpulan H, Finland tewas 1-2 kepada pasukan Kazakhstan. Ireland Utara tewas 1-0 kepada pasukan Slovenia. San Marino tewas 1-2 kepada pasukan Denmark. Kita lihat dulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Malaysia tersungkur di final. Malaysia sekali lagi kempunan untuk menjalang trofi Pesta Bola Merdeka selepas tewas 2-0 kepada pasukan Tajikistan semalam. Perlawanan berlangsung di Stadion Nasional Berkejalan itu menyaksikan ketua jurulatih Harimau Melaya iaitu Kim Panggon menerokan keselebasan terbaik menentang pasukan ke-110 dunia itu. Kim Panggon juga melakukan dua pertukaran dengan Safai Rashid dan juga Brandon Gunn bermula dalam kesebelasan utama menggantikan Akhil Rashid dan juga Noah Line. Skuad kebangsaan melakukan gerakan awal dengan menekan jentera serangan lawan. Sebaik saja whistle dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Malaysia gagal menembusi gawang gol Tajikistan melalui beberapa percubaan berbahaya, manakala pasukan Tajikistan mudah merobek gawang pasukan negara melalui serangan balas pantas untuk menewaskan Shah Nazmi pada minit ke-44 menerusi Sairov Rustam. Disiplin yang ditunjukkan oleh pasukan Tajikistan menyukarkan lagi barisan serangan pasukan negara untuk menembusinya. Sebaliknya, Tajikistan berjaya menjadikan gol kedua hasil kesilapan Dominic Tan yang gagal mengawal Shamim Sharom untuk mudah menewaskan Syahan buat kali kedua, sekaligus membunuh semangat anak buah Kim Panggon untuk terus bangkit mencari gol penyamaan. Aksi pasukan kebangsaan seterusnya adalah pada pusingan kelayakan Piala Dunia 2026 nanti untuk bertemu dengan pasukan Kyrgyzstan pada 16 November nanti. Kim Panggon mohon maaf. Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Kim Panggon, menzahirkan rasa sedihnya selepas mengecewakan harapan rakyat Malaysia untuk menghadirkan trofi pertama dengan beraksi di laman sendiri. Perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka menentang pasukan Tajikistan berlangsung dengan baik, tetapi nasib tidak menyebelahi pasukan kebangsaan. Satu jaringan pada separuh masa pertama dan kesalahan komunikasi di babak kedua telah memberikan kelebihan untuk pasukan lawan menjulang trofi bersejarah itu di tanah air kita. Kim Panggon juga memberikan kenyataan yang pemainnya sudah melakukan yang terbaik dan beraksi mengikut plan yang telah pun dirancangkan. Beliau juga melihat ini sebagai satu pengajaran berguna buat pasukan negara untuk terus memperbaiki kelemahan bagi menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia tidak lama lagi. Beliau juga tidak mahu penyokong menyalahkan pemain semata-mata kerana ini adalah masa terbaik untuk mereka memperoleh sokongan moral yang tinggi. Kekalahan ini telah menyebabkan Harimau Melaya kehilangan 4.219 mata, sekaligus menjadikan mata terkini adalah 1120.5 mata. Ke aksi bola sepak di Eropah, England sahkan tempat ke Euro. England mengesahkan slot mereka di kejohanan Euro 2024 di Jerman selepas berjaya menewaskan Itali 3-1 dalam perlawanan yang menarik di Wembley pada awal pagi tadi. Ini merupakan kali kedua pasukan ini bertemu selepas Itali berjaya menewaskan England menerusi penonton sepakan penalti dalam aksi final Euro 2020 di galangan yang sama. Dua gol hasil jaringan Harry Kane dan satu gol daripada Marcus Rashford sudah cukup untuk England menang dengan bergaya ke atas pasukan Itali, sekaligus memastikan tempat mereka ke Euro 2024 nanti terjamin walaupun masih berbaki dua lagi perlawanan. Itali bagaimanapun terlebih dahulu di depan menerusi bekas penyerang pasukan West Ham United iaitu Gianluca Scamacca pada minit ke-15. Kemenangan ini sudah pasti memberikan kelegaan buat Gareth Southgate yang mahu England layak ke pusingan akhir sebagai pasukan yang belum tewas lagi setakat ini. Mereka juga berjaya untuk membalas dendam di atas kekalahan mereka sebelum ini yang menyaksikan mereka terlepas trofi pertama mereka sejak memenangi Piala Dunia pada tahun 1966 yang lalu. Perancis mudah tundukkan pasukan Scotland 4-1. Juara Piala Dunia edisi 2018, Perancis kembali dengan aksi sebenar selepas mereka berjaya membahang pasukan Scotland 4-1 dalam aksi persahabatan antarabangsa yang berlangsung pada awal pagi tadi. Billy Gilmour beraksi untuk pasukan Brighton berjaya meletakkan pasukan Scotland terlebih dahulu di depan menerusi jaringannya pada minit ke-11 perlawanan. Tersentak dengan itu, Perancis menggadaikan asakan dan hasilnya gol penyamaan yang dijaringkan oleh Benjamin Pavard selang 5 minit kemudian. Pavard sekali lagi berjaya menjadikan gol kedua secara peribadi dan juga untuk pasukan pada minit ke-25. Kylian Mbappe juga tidak ketinggalan dari menjadi salah seorang penyarai gol apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-41. Kingsley Coman pula melengkapkan malang gemilang buat Perancis dengan jaringan keempat pada minit ke-70 sekaligus menutup perlawanan dengan keputusan 4-1.
Sandro Tonali alami masalah ketagihan berjudi. Ejen pemain tersebut, Giuseppe Rizzo, membenarkan Sandro Tonali kini mengalami masalah ketagihan berjudi. Isu ini kembali timbul selepas Tonali dan juga seorang lagi rakannya, iaitu Nicolo Zaniolo, terpaksa dihantar pulang daripada beraksi bersama dengan pasukan Itali selepas mereka disoal siasat mengenai kesalahan perjudian secara haram. Tonali bagaimanapun masih mendapat sokongan daripada Gabriela Gravina mengenai perkara tersebut dengan menyifatkan ianya bukanlah satu masalah yang sangat besar pada ketika ini. Beliau juga mahu pemain itu untuk terus memberikan kerjasama dengan baik kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan yang terperinci mengenai perkara tersebut. Meskipun dia terlepas untuk beraksi dengan pasukan Itali, dia masih lagi berpeluang untuk bermain dengan kelabnya iaitu pasukan Newcastle dalam pertemuan menentang pasukan Crystal Palace pada hujung minggu nanti. Nicolo Fagioli, iaitu pemain tengah pasukan Juventus, telah digantung selama 7 bulan akibat daripada kesalahan tersebut dan siasatan masih lagi berjalan ke atas Nicolo Zaniolo dan juga Sandro Tonali. Barcelona berikan perkembangan terbaru mengenai Pedri. Barcelona memberikan update terkini mengenai perkembangan proses pemulihan masalah hamstring yang dialami oleh pemain tengahnya iaitu Pedri setakat ini. Setakat ini berjalan lancar seperti mana telah pun dirancangkan. Dia dijangka akan kembali bersama pasukannya dalam aksi El Clasico jika tidak apa-apa masalah yang berlaku sepanjang tempoh terakhir ini. Dia sudah pun berehat daripada pertengahan bulan Ogos yang lalu selepas mengalami kecederaan ketika mereka menang menentang Cadiz dengan dia juga berjaya menjadikan gol dalam perlawanan tersebut. Pedri juga berkemungkinan besar akan tersenarai dalam perlawanan UCL menentang pasukan Shakhtar Donetsk pada 25 Oktober nanti, 3 hari sebelum perlawanan penting mereka iaitu El Clasico. David Alaba semakin hampir untuk kembali. Pemain pertahanan pasukan Real Madrid, David Alaba, semakin hampir untuk kembali beraksi selepas dia sudah pun menjalani latihan penuh bersama dengan pasukannya sejak daripada hari Isnin yang lalu. Dia berkemungkinan akan diturunkan ketika aksi menentang pasukan Sevilla pada 22 Oktober ini selepas terlepas 3 perlawanan akibat masalah groin yang dialaminya. Perkembangan ini dilihat sangat positif menjelang pertemuan El Clasico mereka iaitu menentang pasukan Barcelona yang akan berlangsung pada 28 Oktober nanti. Dia juga sudah terlepas aksi bersama pasukan Asturias sebelum ini dan sudah bermain pada hampir setiap minit untuk pasukan Real Madrid sebelum mengalami kecederaan itu. Kehadiran semula Nacho juga turut memberikan motivasi terbaik untuk pasukan yang pada ketika ini sedang mengalami masalah kecederaan yang mengganggu perjalanan pasukan. Armando Broja alami kecederaan lagi. Penyerang pasukan Chelsea, Armando Broja, yang baru saja pulih daripada masalah ACL, telah dihantar pulang semula oleh pasukan negaranya, iaitu pasukan Albania, ketika aksi peringkat antarabangsa. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengurus pasukan Albania, iaitu Silvinho, yang memberikan kenyataan di mana Broja mengadu berasa tidak selesa pada bahagian kakinya itu. Dia baru saja kembali sejak berehat panjang daripada Disember tahun lalu dan sudah pun beraksi sebanyak 4 perlawanan bersama Chelsea sebelum dipanggil untuk tugas antarabangsa bersama dengan negaranya. Dia bagaimanapun tidak diberikan peluang untuk bermain dengan pasukan Albania kerana masalah kecergasan yang masih lagi berada di tahap yang meragukan. Chelsea akan bertemu dengan pasukan Arsenal pada hujung minggu nanti dan jika Broja terpaksa menyambung lagi sesi pemulihannya, maka ia bukanlah satu yang mereka mahukan pada ketika ini. Victor Lindelof nafi United mahu aktifkan extension setahun dalam kontraknya. Victor Lindelof menafikan yang Manchester United mahu mengaktifkan kontrak lanjutan selama setahun selepas dia kini berada pada tahun terakhir kontraknya. Ini merupakan tahun ke-7 dia bersama dengan United dan dia juga tidak menafikan sedang melakukan perbincangan mengenai lanjutan kontrak barunya nanti. Dia juga memberitahu yang perbincangan masih lagi berada di tahap awal dan berharap segalanya akan berakhir dengan cepat. Adakah Thiago Silva akan kembali bersama dengan pasukan Fluminense? Pemain pertahanan pasukan Chelsea, Thiago Silva, kini sedang berada dalam fasa terakhir kontraknya bersama dengan pasukan Chelsea dan sedang kuat dikaitkan untuk kembali bermain bersama dengan kelab zaman remajanya, iaitu Fluminense. Ketika ditanya mengenai perkara tersebut, pemain yang bakal berusia 39 tahun itu tidak mengiyakan maupun menafikan. Sebaliknya menjelaskan hubungan baik antaranya dengan kelab tersebut. Dia telah bermain dengan kelab daripada Brazil itu sejak daripada umur 14 tahun dan dia juga tidak menolak untuk mengakhiri karier bola sepaknya bersama dengan bekas kelabnya itu. AC Milan berminat dengan Harry Maguire. AC Milan menjadi di antara kelab daripada Itali yang berminat untuk mendapatkan pertahanan tengah Manchester United, iaitu Harry Maguire. West Ham juga masih meletakkan harapan mereka untuk mendapatkan Maguire, walaupun gagal untuk mendapatkannya pada musim panas yang lalu. Liverpool sasarkan Victor Osimhen.
Liverpool sedang kuat dikaitkan dengan penjara Napoli, iaitu Victor Osimhen. Ejennya pada ketika ini sedang melengah-lengahkan masa untuk mereka melanjutkan kontrak baru bersama dengan bekas juara Serie A pada tahun lalu itu. Ben White akan kekal bersama Arsenal. Pemain pertahanan pasukan Arsenal, Ben White, dilaporkan akan melanjutkan kontrak panjang bersama dengan pasukannya iaitu pasukan Arsenal. Mereka kini sedang berbincang dengan terperinci mengenai kontrak baru yang bakal ditandatangani tidak lama lagi itu. Manchester City cuba tarik minat Ian Maatsen. Manchester City cuba menarik pemain left back pasukan Chelsea, iaitu Ian Maatsen, dengan menjadikan dia sebagai sasaran seterusnya untuk mereka. City bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan daripada pasukan Barcelona dan juga pasukan West Ham United. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.